6.1 nilai sinus, cosinus dan tangent bagi sudut theta. Okey. Semua ada dalam buku teks muka surat 172 hingga 183. Okey, awak boleh rujuk. Okey. Untuk yang pertama, hari ni topik 6.1.1 membuat dan menentusahkan konjektor tentang nilai sinus, cosinus dan tangent sudut dalam sukuan 2, 3 dan 4 dengan sudut rujukan sepadan. Okey, so poin yang pertama dekat situ, pada satah kates sudut positif theta diukur dari paksi A hingga titik terminal P. Okey. Ini adalah satah kates. Satah kates ni dia ada X dan Y. Dia ada paksi X, dia ada paksi Y. Okey, dan kalau awak tengok dia ada labelkan di sini, ini adalah sukuan yang pertama, sukuan yang kedua, sukuan yang ketiga dan sukuan yang keempat. Okey, sebelum ni saya dah terangkan apabila satu bulatan itu dilukis pada jejari satu, maka ini adalah bulatan unit. Okey. Kita ukur sudut theta daripada paksi X. Okay, ini adalah paksi X lawan arah jam. Lawan arah jam, awak tengok anak panah yang warna biru, dia ke kiri. Lawan arah jam, itu adalah sudut theta dia. Bermula daripada titik A, ini adalah titik A yang gedabak tu. Dan P ini adalah titik terminal P. OA adalah sisi awal, maksudnya asal dia OA. Ini yang asal. And then bila dia bergerak berapa darjah, contoh dia bagi kat sini theta, dia bergerak theta darjah, OP ini dikira sebagai sisi terminal. Sisi terminal bermaksud sisi yang bergerak. Okey, bergerak berapa darjah depends pada gambar rajah yang dibagi. Okey, boleh beza sisi awal dengan sisi terminal? Boleh. Okey ke? Alright. Okay, saya teruskan dengan second point. Pada satah kates, suatu bulatan yang dilukis berpusatkan asalan O terdiri daripada sukuan berlabel 1, 2, 3 dan 4. Okey. Ini adalah gambar rajah untuk sukuan 1. Dalam sukuan 1, dia berada di atas paksi X. Atas paksi X tapi sebelah kanan. Okey. Macam saya cakap tadi, kita ukur sudut daripada paksi X dan bergerak arah lawan jam. Jadi yang theta ni, nilai theta di sini 0 sehingga 90 darjah. Ini dikira sebagai sukuan pertama. Okey, kita pergi pada sukuan yang kedua iaitu yang berwarna biru. Sudut dia berada daripada, sama juga kita ukur daripada paksi X, pusing sampai ke garis sudut tadi. Garis sudut tadi berada pada sukuan yang kedua. Di mana sudut dia di antara 90 hingga 180 darjah. Ini adalah sukuan kedua. Sukuan ketiga, 180 darjah hingga 270 di bawah paksi X. Okey, tapi di sebelah kiri yang warna purple, 180 hingga 270. Dan akhir sekali, sukuan yang keempat di antara 270 hingga 360. Okey, sebagai contoh, kalau saya tanya, saya nak tahu dia berada di sukuan keberapa. Okey, 172 darjah. Dia berada di sukuan berapa? 1, 2, 3 atau 4? 172. Yang ketiga. Salah. Sukuan yang kedua. 172. Yes, pandai. Dia berada di sini. 170 darjah berada di antara 90 hingga 180. Okey. Kalau saya nak 310 darjah. Yang keempat ya. 4. Pandai. Di sukuan yang keempat. Very good. Okey. Kalau saya nak 65 darjah. Sukuan pertama. Pandai. Very good. Sukuan yang pertama. Kalau saya nak 190
93 darjah. Sukuan ketiga. 3. Yes, very good. Dekat sukuan ketiga. Okay, tu maksud dia suruh awak tahu macam mana nak tentukan sukuan 1, 2, 3, 4. Iaitu dengan cara tahu dia punya range sudut-sudut bagi sukuan 1, 2, 3 dan 4. Okey, kita pergi pada poin yang ketiga. Okay, ni saya dah sebut masa slide yang pertama tadi. Bulatan unit adalah bulatan yang dilukis berjejari 1 unit. Okey, nilai 4. Nilai 4. Poin yang keempat, nilai bagi sin theta, cos theta dan tangent theta untuk nilai theta di antara 0 hingga 360 darjah ditakrifkan dalam sebutan koordinat titik terminal P. Okey. Ni pun dah terang minggu lepas. Yang masuk kelas saya dah terang. Macam mana sin theta tu dia boleh dapat koordinat Y, cos theta koordinat X dan tangent theta koordinat Y bahagi koordinat X. Okay, ini adalah bulatan unit yang diberi, jejari dia adalah 1. Kita imbas balik trigonometri yang awak dah belajar pada tahun 2019. Awak form 3 tahun bila? 2019. Itulah. 2019. Alright. So, ni satu segitiga ada sudut theta dan ini ada 90 darjah. Okay. Yang bertentangan dengan sudut theta ini kita sebut sebagai opposite ataupun T. Tentang. Yang bersebelahan dengan 90 darjah kita sebut sebagai S. Sebelahan atau adjacent dalam bahasa Inggeris. Dan yang paling panjang ni kita sebut sebagai hypotenuse. Okey, nak cari sin, cos, tangent. Ni yang saya suruh awak hafal. Ikut awak lah. Saya hafal. Saya tak handsome. Saya tak hafal. Okey. Saya tak hafal. Ikut awak, ada masing-masing guna cara kan. Kalau saya hafal tangent, tentu tak susah. Macam pernah dengar je. Ini adalah formula. Macam pernah Macam dengar pernah je. Memanglah awak dah belajar masa form 3. Okey, benda ni awak dah belajar. Okey. Jadi saya ulang balik lah. Right. Benda yang sama kita belajar untuk tahun ini. Jadi cara nak cari sin theta dengan menggunakan koordinat dalam bulatan unit ni. Sin theta sama dengan tentang bahagi hipotenus. So, ini adalah sudut theta. Tentang dia adalah Y. Okey, tentang dia adalah Y. Dan hipotenus dia adalah 1. So, awak dapatlah sin theta sama dengan koordinat Y. Kita pergi pada cos theta. Cos theta sebelah bahagi hipotenus. Sebelah dia adalah X. Hipotenus dia adalah 1. So, X divided by 1 is equal to X. Koordinat X. Dan akhir sekali, tangent theta. Tangent theta sama dengan tentang bahagi dengan sebelah iaitu Y bahagi dengan X. That's why ni dia punya formula. Okey. Ada dalam buku teks juga tapi saya nota yang saya buat ni bukan buku teks punya. Tapi dia punya poin-poin semua ada dalam buku teks. Awak boleh rujuk saja. Kita pergi pada ni peringatannya. Okay, peringatan ni benda yang awak dah belajar masa form 3. Ni yang saya cakap tadi, sin, cos theta. Saya tak handsome, saya tak hafal, saya takut hantu. Semua tu lah. Okay. Ataupun kalau dalam bahasa Inggeris, ada juga pelajar yang ingat. Sebelum ni saya memang belajar dalam bahasa Inggeris. Sohcahtoa. Okay. S sin opposite divided by hypotenuse. Cos adjacent divided by hypotenuse. And T tangent opposite divided by adjacent. Sama je. Okay.
So, saya ada bagi link dekat bawah. Awak boleh tengoklah link ni untuk awak belajar macam mana kita dapat tahu sin cos tangent tu gunakan formula tadi. Okey, nombor 5. Berdasarkan tanda bagi koordinat titik terminal P, nilai sinus, cosinus dan tangent boleh bernilai positif ataupun negatif. Okey, ni pun dah ajar minggu lepas. Tapi ada yang tak masuk kan? Kelas. Okey, ni yang saya ajar minggu lepas yang add sugar to coffee. Okey, salah pula dia coffee. Okey, coffee. Coffee pula. Add. Kita ambil yang the first alphabet A. A means all. All positive. Semua positif. Sugar. S. Sign sahaja yang positif. Okay, kita pusing ikut arah lawan jam. Sukuan pertama sampai sukuan keempat. So, add all positive. Sugar means sign positive. 2. Tangent saja yang positif. And last sekali cos. Coffee. Cos saja yang positif. Okay. Mesti ada tanya, cikgu, kenapa kat sini C tapi yang cikgu guna ni K? Apa kena mengena C dengan K? Okey, dalam bahasa Inggeris, cos ni adalah C-O-S. Cos. Okey, so sama sahaja. Jadi, ingat, add sugar to coffee means all, sin, tangent, cos. Bila nak guna, nanti saya tunjuk. Okey. Yang keenam, bagi sudut dalam sukuan 1, 2, 3 dan 4, sudut rujukan sepadannya ialah alfa. Kita gunakan simbol yang sama iaitu alfa. Ialah sudut tirus. Sudut tirus means less than 90 degree yang terbentuk oleh sisi terminal OP dengan paksi X dalam sukuan masing-masing. Okey. Kita nak cari sudut sepadan pula. Macam mana nak cari? Untuk sukuan yang pertama, sudut sepadan dia ataupun alfa adalah sama sahaja dengan sudut theta tu. Alfa sama dengan theta. Untuk sukuan kedua, okey, sudut theta ni berada di sukuan yang kedua. Di sini awak tengok OP OP. Ini adalah sudut dia. So theta dia daripada X ni pusing sampai jumpa OP. Okey, itu adalah dia punya sudut theta. So, macam mana kita nak cari sudut alfa? Sudut alfa tu yang sebelah warna biru tu. Formula dia adalah dengan satu garis lurus bersamaan 180 darjah. So, 180 darjah tolakkan dengan theta. Theta ni yang ini. Okay, 180 minus theta. So, contohlah kalau saya letak theta ini, nilai dia 120 darjah. Okey, so apakah nilai alfa? Alfa sama dengan 180 tolak 120 darjah. Okey, awak dapat berapa nilai 180 tolak 120? Berapa ni? 60 darjah. Okey. 180 tolak 120, awak akan dapat jawapan alfa sama dengan 60 darjah. Okey, tu cara nak cari alfa di sukuan kedua. Sukuan ketiga, alfa sama dengan, ingat sudut diambil daripada paksi X. So, sudut alfa dia berada di sini. Okey, yang warna purple. Alfa sama dengan theta semua tolak 180 darjah. Okey, so alfa sama dengan, sebagai contoh, saya bagi theta dia 210 darjah. Okey, 210 tolak 180 darjah sama dengan 30 darjah. Jadi, alfa untuk sukuan yang ketiga, cara dia theta tolak 180 darjah. Dan akhir sekali, sukuan keempat, alfa sama dengan 360 darjah, tolakkan dengan theta. 360 darjah, besar semua. Satu bulatan ada 360 darjah.
So 360 tolakkan dengan theta. Sebagai contoh, saya letak 360 tolak theta dia 320. Okey, 360 tolak 320. So jawapan dia 40 darjah. Okey. Kita pergi pada input extra. Okey, ni cara awak nak ingat lah. Okey. Dia bagi bow tie. Bow tie tu tie yang kita pakai untuk ribbon dekat leher tu. Okey, ni adalah bentuk bow tie. So untuk sukuan pertama, sudut sepadan ataupun alfa dia berada yang pada warna kuning. Untuk alfa di sukuan kedua berada pada yang warna biru. Warna pink atau purple tu adalah untuk sukuan yang ketiga dan alfa bagi sukuan keempat adalah yang warna hijau. Kod. Okey, tu maksudnya dia suruh awak ingat macam mana kita nak tentukan nilai alfa. Kedudukan alfa tu di mana. So, dia bagi cara bow tie. Kita pergi pada poin yang ke-7. Hubungan antara nilai fungsi sinus, kosinus dan tangent bagi sudut dalam sukuan 2, 3 dan 4 dengan sudut rujukan sepadan adalah seperti berikut. Okey, tadi kan awak ingat add sugar to coffee. Add sugar to coffee. All. Sini all positif sukuan pertama. Sukuan kedua hanya yang positif adalah sin sahaja. Jadi, sebab tu letak sin theta sama dengan yang depan ni adalah sukuan pertama dia. Sin theta sama dengan positif sin alpha. Okay, theta dia bagi kalau sudut dia 120, sin 120 sama dengan positif sin 60 darjah. Okay, ni kita alpha tadi yang kita kira. Awak belajar sebelum ni. Nak cari alfa untuk sukuan yang kedua adalah 180 tolak theta. Okay. Next yang bawah. Add sugar to tangent sahaja yang positif. Dan akhir sekali coffee. So cos sahaja yang positif. Okay. Kita tengok contoh nanti baru faham. Yang terakhir, nilai sinus, kosinus dan tangent bagi sudut khusus A. 0 darjah, 90 darjah, 180 darjah, 270 dan 360 darjah ditentukan menggunakan sebuah bulatan unit dan takrif yang berdasarkan koordinat titik terminal. Okey. Ini dia bagi 0 darjah. 0 darjah di sini. Okey, sin theta dia iaitu koordinat y dia adalah 0. Koordinat x dia adalah 1. So, cos theta sama dengan 1. Tangent 0 sama dengan 0. 1 bagi 1, awak dapat 0. Okey, 90 darjah di atas. Koordinat dia adalah 0, 1. Okey. Ingat, sebelah kiri mesti x, sebelah kanan mesti y. Okey, koordinat x mesti sebelah kiri, y mesti sebelah kanan. So, 90 darjah, koordinat y dia adalah 1. Koordinat x dia adalah 0, iaitu cos theta sama dengan 0. Dan tangent 90 darjah, 1 bahagi 0. Awak tekan kalkulator, awak dapat mat error. Mat error means tak tertakrif. Kita tak boleh kira nilai dia terlampau besar. Okay. Okay, pergi pada 180. X dia negatif 1, Y dia 0. So, sin 180. Koordinat Y dia adalah 0. Koordinat X adalah negatif 1. Tangent 180, 0 bahagi negatif 1 dapat 0. 270, X dia 0, negatif 1, Y dia negatif 1. Sin 270, negatif 1. Cos 270, 0. Tangent 270, awak bahagikan negatif 1 bagi 0, dapat mat error juga, iaitu tak tertakrif. Dan akhir sekali,
sin 360 dia sama sahaja dengan sin kosong sebab kosong darjah dengan 360 darjah berada pada kedudukan yang sama. Jadi 0, 1, 0. Kita pergi pada contoh 1, buku teks muka surat 176. Tentukan sukuan dan sudut rujukan sepadan bagi setiap sudut yang berikut. Dia ada bagi 138, 239 dan 312. Okey, yang ini tadi kita dah ingat ya. Mula-mula awak kena tahu dia berada di sukuan berapa. Soalan pun tanya dia nak sukuan yang ke berapa. So 138 berada dalam sukuan 2. Macam mana awak boleh tentukan dia dalam sukuan 2? Awak tahu sukuan 2 di antara 90 hingga 180 darjah. Okey, sebab tu 138 berada dalam sukuan 2. Next, kita nak cari sudut rujukan sepadan dia ataupun alfa di sukuan yang kedua. Di sukuan yang kedua, alfa sama dengan 180 tolak theta. So, 180 tolakkan dengan theta dia 138 darjah. Jawapan akhir 42 darjah. Okey, untuk soalan A ada masalah tak? Okey ke? Okey. Pergi pada soalan B. Soalan B dia cakap mana pula? Okey. 239 berada dalam sukuan berapa? Sukuan ke-3. Okey, sebelum kita pergi seterusnya, ingat balik formula untuk alpha is equal to theta tolak 180 darjah. Okey, so alpha sama dengan theta tolak 180, 239 tolak 180. Tuk-tak guna kalkulator dapat 59 darjah. Boleh? Okey. Okey, dan akhir sekali 312. Okey. 312 terletak dalam sukuan yang keempat. Okey, sukuan yang keempat 360 tolakkan dengan theta. Alpha sama dengan 360 tolakkan dengan theta. So, 360 tolak 312. Jawapan akhir 48 darjah. Okey. Kita pergi pada contoh 2. Contoh 2, muka surat 177. Hilang pula dia punya muka surat. 177 Nyatakan hubungan fungsi trigonometri yang berikut dengan sudut rujukan sepadan. Okey. Ini yang tadi kita ingat. Add sugar to coffee. Okey. Bila nak guna ni? Inilah sekarang awak nak gunanya. Okey, kita buat hubungan dia di antara sin dengan sin. Sin theta dengan sin alpha. Okey, contoh kalau macam yang ni depan dia nak sin. So, sin theta sama dengan sin alpha. So, sebelum nak awak tentukan dia punya hubungan, kita kena tahu dulu dia di sukuan berapa. Sorry, ini alpha. Ini di sukuan berapa? 167 berada di sukuan berapa? 1, 2, 3 atau 4? Okey, dah. 167. 167. Pandai. Okey, dia terletak dalam sukuan 2. Sukuan 2 di sini Alright. So kat sini add sugar to coffee, awak tahu sin sahaja yang positif. Maka sin theta sama dengan sin ni tak payah letak tanda lah sebab dia positif. Sin dalam kurungan nilai alpha. Dalam kurungan nilai alpha. Alpha untuk sukuan kedua 180 tolak dengan theta. Okey. Ni theta ikut dalam soalan. Sin 167 sama dengan sin
kurungan 180 tolak theta tadi 167. Jadi nilai akhir sin 167 sama dengan sin 13 darjah. Nak cek jawapan awak, cuba tekan kalkulator. Sin 167 dapat berapa? And then awak buat juga sin 13 dapat berapa? Sama tak dia punya nilai? Cuba try test. Okay, sama tak? Okay, awak akan dapat nilai yang sama. Sebab itulah dia buat sin 167 sama dengan sin 13. Okay, pergi pada soalan 2. Cos 258. 258 terletak dalam sukuan ketiga. Okay, sukuan ketiga. Di mana sukuan ketiga hanya tangent saja yang positif. Okay, sin dengan cos negatif. Jadi awak buat cos theta sama dengan negatif cos. Sebab apa negatif cos? Sebab dalam sukuan ketiga, tangent sahaja yang positif. So, negatif cos kurungan, nak cari nilai alpha, theta tolak 180 darjah. Ini formula untuk dapatkan nilai alpha. Cos 258, kita ganti sahaja nilai theta dengan 258 sama dengan negatif cos kurungan 258 tolak 180 darjah. So, jawapan akhir, cos 258 darjah equal to negatif cos 78 darjah. 78 darjah ni dapat mana? Ni yang dalam kurungan ni. Okay, dan soalan akhir C, tangent 349. First, tentukan dulu dia berada di sukuan mana. So, 349 berada dalam sukuan keempat. Bila awak tengok sukuan keempat, cos sahaja yang positif. Sin dengan tangent negatif. Dekat soalan ni guna tangent. Jadi, awak letaklah negatif tangent 360 tolak theta. Ini nak cari alpha. Tangent 349 sama dengan negatif tangent. Negatif ni datang mana? Tadi yang kita tentukan dalam sukuan berapa tadi? Kurungan 360 tolak 349. 360 tolak 349. Tangent 349 darjah sama dengan negatif tangent 11 darjah. Okey. Mana dapat negatif? Tadi selepas kita tentukan dia sukuan mana, awak kena tahu siapa yang positif, siapa yang negatif. Okey. Dalam sukuan keempat, tangent negatif. Sebab tu kat sini negatif tangent. Dalam kurungan ni adalah formula untuk cari nilai alpha iaitu 360 tolak dengan theta. Theta datang mana? Dalam soalan 349. Awak dapat nilai dia 11 darjah. Okay, sama juga kes macam A tadi. Kalau awak nak cek jawapan, awak tekan tangent 349 sama dengan berapa. And then awak cuba pula negatif tangent 11 dapat berapa. Dia mesti dapat nilai yang sama. Dan akhir sekali, contoh 3. Contoh 3 ni mudah sahaja. Tadi dah ingat awal-awal, sin theta sama dengan koordinat y, cos theta sama dengan koordinat x, tangent theta sama dengan y over x. Okay, jadi yang ini dia dah beri setiap raja berikut menunjukkan satu bulatan unit dengan sudut theta. Tentukan nilai sin theta, cos theta dan tangent theta. Tentukan dulu x dan y. Sebelah kiri mesti x, sebelah kanan mesti y.
Okay, sebelah kiri mesti X, sebelah kanan mesti Y. Alright. Jadi, sin theta sama dengan X, apakah nilai, sin theta sama dengan Y, apakah nilai Y dia? 0.8829. Ambil saja daripada soalan. Cos theta sama dengan X, so masukkan 0.4695. Dan akhir sekali, tangent theta sama dengan Y bahagi X. Okay, awak boleh tengok atas bagi dengan bawah, dapat nilai akhir 1.8805. Untuk soalan B, seperti tadi, soalan A, tentukan dulu mana X, mana Y. X dia adalah negatif 0.8387, Y adalah negatif 0.5446. Sin theta sama dengan Y. Y dia adalah negatif 0.5446. Cos theta sama dengan negatif 0.8387. Dan akhir sekali tangent theta sama dengan Y bahagi X. Negatif 0.5446 bahagi negatif 0.8387. Jawapan akhir 0.6493. Okey.